Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idhna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifada wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad-du'a'i ila al-huda wad-dalalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji-pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur di atas segala nikmat kurniaan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan dan saya kasihi pengurusi Surau Desa Cempaka Nilai Negeri 9, ahli jawatan kuasa surau, barisan para imam, para muazzin, para asatidzah, pimpinan masyarakat, sahabat-sahabat yang terdiri daripada hadirin hadirat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada waktu di antara maghrib dan isyak kita bertemu lagi secara maya, secara di platform Facebook page Surau Desa Cempaka. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadikan, walaupun kita tak pernah bertemu mungkin, tetapi menjadikan ianya adalah ukhuwah yang berkekalan dunia dan akhirat, harapnya insya-Allah. Dalam perkongsian di antara maghrib dan isyak, saya telah diminta untuk mengupaskan tajuk sirah. Dan kita tahu terlalu banyak buku sirah, sama ada di dalam bahasa Arab ataupun apa jua bahasa, yang menceritakan tentang makhluk yang paling mulia, asyraful makhluqat, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun buku yang kita akan sama-sama hayati dan sama-sama ambil pengajaran daripadanya adalah buku karya Imam Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala, iaitu buku beliau yang terkenal dengan nama Fiqhus Sirah. Maka dalam Fiqhus Sirah, ahlan-ahlan saya nampak ada Zaini Sakmis, Zaliha Kamaruddin dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua, lalu mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Maka buku Fiqhus Sirah adalah antara buku yang terkenal berkenaan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang banyak diguna pakai, yang banyak diajar dan dibuat dalam perkongsian-perkongsian. Dan ini adalah buku yang saya kira menarik, dan kita tak akan terus pergi kepada sirah. Kita akan pergi dahulu kepada beberapa poin penting berkenaan tentang sirah. So far, adakah suara saya jelas? Adakah suara saya jelas? Kalaulah jelas, mohon komen jelas daripada mana. Mohon komen, ambil pen dengan kertas. Kalaulah jelas, maka mohon komen jelas daripada mana. Adakah saya pasti ada yang dengar daripada Nilai, ada yang dengar macam Kak Zaliha Kamaruddin daripada Tanjung Malim. Sebelum kita mulakan perkongsian kita pada malam ini, insya-Allah, mohon sahabat-sahabat bantu maklumkan adakah jelas pertemuan pada malam ini. Terima kasih Kak Zaliha Kamaruddin, jelas daripada Tanjung Malim. Kemudian Muhammad Asri daripada Nilai, Amira Abdullah daripada Nilai, terima kasih. Rosna Sharif daripada Ceras, Kak Zaini Sakmis daripada Nilai, terima kasih di atas maklum balas yang diberikan.
Okey. Lalu kita buka dahulu kitab Fiqh Sirah. Yang saya ada pun adalah kopi yang bahasa Arab, namun saya akan terjemah dan bantu untuk terangkan insya-Allah. Okey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Okey, Ana Sukaimi, ahlan-ahlan daripada Singapura. Lalu mohon jasa baik untuk bantu share yang baru join, bantu untuk kongsi dan juga sebarluaskan. Lalu penulis buku mulakan kitabnya dengan satu tajuk yang saya kira menarik. Satu tajuk yang saya kira menarik, yang sebenarnya sangat penting. Maka penulis buku Syekh Ramadan Al-Buti membawakan tajuk Ahammiyatus Siratin Nabawiyyati fi Fahmil Islam. Bahawa kepentingan, betapa pentingnya pembelajaran sirah Nabawiyah dalam pemahaman Islam. Sangat penting. Seperti mana pentingnya untuk kita mempelajari tajuk-tajuk yang asas dalam Islam, daripada berkenaan tentang fiqh, berkenaan tentang akidah, berkenaan tentang perkara-perkara tasawuf dan lain-lain. Maka Dr. Ramadan Al-Buti menerangkan kepada kita sebenarnya sangat penting untuk kita memahami pembelajaran sirah. Dan pembelajaran sirah itu adalah penting dalam untuk kita memahami Islam. Sebab itu pada perenggan pertama kata penulisan beliau, kata Syekh Ramadan Al-Buti, laisal ghard, bukanlah tujuan daripada pembelajaran sirah nabawiyah itu sekadar untuk saya, sahabat-sahabat dan setiap daripada kita mengetahui tentang tarikh peristiwa-peristiwa tertentu. Itu bukan tujuannya. Maksudnya kita nak tahu Badar pada bulan Ramadan tahun kedua Hijrah. Kemudian Uhud pada bulan Syawal tahun ketiga Hijrah. Kemudian Khaybar bila, perjanjian Hudaibiyah bila, peperangan Mu'tah bila, kemudian peristiwa pembukaan kota Mekah bila, peperangan Hunain Hawazin bila. Itu bukanlah sekadar tujuannya. Bukanlah sekadar tujuannya, kata Syekh Ramadan Al-Buti, bukanlah tujuan daripada pembelajaran sirah nabawiyah sekadar untuk kita mengetahui tentang tarikh-tarikh peristiwa tertentu. Lalu bukan sekadar itu tujuan dia. Ataupun kata Syekh Ramadan Al-Buti, butiran terperinci kisah tertentu. Bukan pada waktu itu kita nak tahu butiran terperinci. Itu bagus nak tahu dan sangat penting untuk tahu. Tetapi itu bukanlah tujuan utamanya. Contohnya kita nak tahu ketika mana perjalanan hijrah ke Habsyah kali pertama, bila, berapa orang, siapakah ketuanya, hijrah ke hijrah ke Habsyah kali kedua, berapa orang. Itu semua penting untuk kita tahu. Tetapi itu bukan tujuan utama. Itu bukanlah tujuan utama. Nak tahu secara mendalam, secara detail tentang sesuatu peristiwa. Lalu kata Syekh Ramadan Al-Buti, itu bukanlah tujuan untuk kita belajar sirah. Kenapa? Kata Syekh Ramadan Al-Buti, sebab itu tidak patut pembelajaran sirah nabawiyah dikira sebagai sebahagian daripada subjek sejarah. Lalu tak patut kalaulah bila kita belajar sirah, kita kata kita belajar subjek sejarah. Nanti beliau akan terangkan kenapa. Lalu bila kita belajar sirah, sebenarnya bukan sekadar kita nak belajar sejarah. Lalu sejarah yang mana berlaku begini-begini pada peristiwa Nabi, berlaku sekian-sekian pada peristiwa Nabi. Ianya bukanlah pemahaman tarikh tertentu, butiran terperinci sesuatu peristiwa. Sebab itu Syekh Ramadan Al-Buti tekankan pada waktu itu bahawa Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, fala yanbaghi an na'tabira dirasata fiqhi siratin nabawiyyah min jumlati dirasati tarikhiyah. Tak patut pada waktu itu kita ambil pembelajaran sirah adalah seperti pembelajaran sejarah. Sebenarnya lebih daripada itu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Adakah sangkut-sangkut? Ahlan-ahlan, adakah sangkut-sangkut ataupun jelas? Sebab ada yang memaklumkan sangkut-sangkut. Sebelum saya teruskan, adakah disebabkan line saya, internet saya, ataupun bagaimana? Lalu mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat. Okey. Lalu betul kata Kak Zaliha dan juga
Safiyah, sirah itu bukan sekadar pembelajaran sejarah, tetapi lebih daripada pembelajaran sejarah. Lalu Kak Zalia tadi sangkut sekejap. Saya harap dah okey, mudah-mudahan insya-Allah. Mohon maaf jika ada kekurangan. Tapi tadi saya cek line saya okey. Tapi harap sahabat-sahabat tetap bersama insya-Allah. Lalu kata Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullah. Lalu apakah tujuan kita belajar sirah? Wa innamal ghardu minha أن يتصور المسلم الحقيقة الإسلامية في مجموعها متجسدة في حياته صلى الله عليه وسلم. Masya Allah, sangat mendalam. Lalu apakah tujuan kita belajar sirah? Kata Syekh Ramadan Al-Buti, sesungguhnya tujuan pembelajaran sirah adalah supaya umat Islam dapat memahami gambaran keseluruhan hakikat Islam sebenarnya terkumpul di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuan kita belajar sirah. Lalu apakah tujuannya? Saya ulang lagi sekali. Kata Dr. Ramadan Al-Buti, Syekh Ramadan Al-Buti, sesungguhnya tujuan pembelajaran sirah nabawiyah adalah supaya umat Islam, iaitu kita, saya, Umar Aziz, sahabat-sahabat semua, supaya umat Islam dapat memahami gambaran apa? Bukan sekadar tarikh, bukan sekadar kisah-kisah terperinci, gambaran keseluruhan hakikat Islam, daripada fiqahnya, daripada tasawufnya, daripada akhlaknya, daripada akidahnya, daripada segala-galanya. Hakikat keseluruhan Islam terkumpul di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila kita nak tahu tentang sesuatu, kita lihat sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah contohnya erti sabar? Kita belajar kita belajar dalam Al-Quran tentang kelebihan-kelebihan sabar, tuntutan sabar. Kita belajar dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan tentang sabar. Contoh. Tapi bagaimana tahap sabar tu? Bagaimana perlunya seorang Islam itu sabar? Maka untuk kita faham sabar, maka pada waktu itu daripada mana? Daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penyabarnya Nabi? Contohnya ketika mana peristiwa Taif. Bagaimana penyabarnya Nabi ketika mana diperlakukan dengan begitu teruk oleh orang-orang Quraisy Mekah. Bagaimana sabarnya Nabi ketika mana orang-orang Quraisy pada waktu itu menyakiti Nabi dalam peperangan Uhud sampai luka segala tubuh badan Nabi. Bagaimana sabarnya Nabi ketika mana orang-orang munafik memfitnah isteri Nabi Aisyah melakukan zina. Bagaimana sabarnya Nabi ketika mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada peluang untuk menghukum setiap seorang daripada kalangan orang Quraisy ketika mana pembukaan kota Mekah, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak lakukan. Maka itu baru satu contoh sabar. Lalu bagaimana kita nak faham sabar yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian contoh yang lain, contohnya adalah layanan kepada keluarga, iaitu bab munakahat. Bagaimanakah layanan pada keluarga? Lalu kita mungkin boleh baca ayat Al-Quran, perintah untuk melakukan layanan yang baik pada keluarga. Kita mungkin boleh baca hadis berkenaan tentang perintah, galakan untuk layanan kepada keluarga. Tetapi macam mana layanan kepada keluarga yang sebenar? Kita takkan boleh faham sepenuhnya sampailah kita baca kisah sirah baginda Nabi SAW. Bagaimana layanan baginda kepada isteri-isteri baginda. Ada isteri baginda yang muda seperti Aisyah, Hafsah. Ada isteri baginda yang berusia. Ada isteri baginda yang pada waktu itu dara seperti Aisyah. Ada yang asalnya mereka adalah janda. Ada isteri baginda yang datang hidup bersama dengan Nabi, dengan anak dia seperti Ummu Salamah. Lalu ini semua kita boleh belajar daripada mana? Daripada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebab itu, kata Dr. Ramadan Al-Buti, kita belajar sirah bukan sekadar kita nak tahu tarikh sesuatu perkara. Kita belajar sirah
bukan sekadar kita nak tahu butiran terperinci sesuatu peristiwa. Tetapi saya ulang balik kod daripada penulisan Dr. Ramadan Al-Buti. Sesungguhnya tujuan pembelajaran sirah adalah supaya umat Islam dapat memahami gambaran keseluruhan hakikat Islam yang sebenar. Terkumpul semua itu di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian maksud daripada tujuan pembelajaran sirah tadi, Dr. Ramadan Al-Buti dia kupaskan lagi kepada beberapa benda. Lalu itu tujuan dia. Kita nak memahami gambaran keseluruhan Islam. Bagaimana tentang sabar yang sebenar. Bagaimana tentang layanan kepada keluarga yang sebenar. Bagaimana tentang layanan kepada teman-teman yang sebenar. Bagaimanakah cara layanan kepada musuh yang sebenar. Itu semua baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan dalam sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Dr. Ramadan Al-Buti beliau kupaskan lagi tujuan tadi. Maka kata beliau, penerangan daripada maksud tadi adalah seperti berikut. Yang pertama, kata Dr. Ramadan Al-Buti, fahmu syakhsiyatir Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nabawiyah min khilali hayatihi wa dhurufihi allati 'asha fiha litta'akkudi min anna Muhammadan alaihi salatu wassalam lam yakun mujarrad abqari samad bihi abqariyatuh baina qaumih. Ringkasannya apa? Ringkasan daripada poin nombor 1, kata Dr. Ramadan Al-Buti daripada tujuan pembelajaran sirah yang disebutkan tadi adalah kita belajar sirah untuk apa? Nak memahami syakhsiah kenabian Nabi SAW. Kita nak memahami syakhsiah kenabian Nabi. Lalu bila kita benar-benar faham, maka apakah yang kita boleh dapat? Bahawa Nabi adalah seorang Rasul yang setiap tingkah laku, setiap perbuatan, setiap ucapan baginda Nabi adalah dibimbing dan mendapat wahyu daripada Allah. Lalu apa yang Nabi SAW lakukan bukan sekadar seperti mana manusia biasa lakukan. Tidak. Tetapi apa pun yang Nabi SAW buat, syakhsiah kenabian Nabi, semuanya pada waktu itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ma yantiqu 'anil hawa. Dan Nabi itu tidak bercakap daripada nafsu baginda, daripada hawa keinginan baginda. In huwa illa wahyu yuha. Tidaklah semua itu kecuali adalah wahyu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah tujuan yang pertama. Maka tujuan yang pertama, kata Dr. Ramadan Al-Buti, bila kita nak pecahkan lagi maksud daripada tujuan kita belajar sirah adalah supaya kita benar-benar faham baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mendapat wahyu, dan setiap apa yang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada waktu itu kita ambil berat tentang setiap apa yang Nabi lakukan. Sebab setiap apa yang Nabi lakukan adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang pertama, pecahan pertama daripada tujuan sirah. Pecahan yang kedua daripada tujuan pembelajaran sirah, tadi tajuk besar, ini pecahan dia. Maka apakah dia? Yang kedua, supaya seseorang itu boleh mendapat satu bentuk contoh teladan yang tertinggi, yang terbaik pada setiap urusan kehidupan. Lalu kenapakah kita nak belajar sirah? Supaya kita boleh dapat satu contoh tauladan terbaik pada setiap aspek kehidupan manusiawi kita. Kenapa? Sebab semuanya Nabi SAW dah tunjukkan daripada sebesar-besar perkara dalam contohnya untuk memimpin manusia dan negara, kepada sekecil-kecil benda seperti memakai kasut, memakai selipar, keluar masuk rumah, semua Nabi SAW telah tunjukkan contoh dan teladan. Sebab itu kata Dr. Ramadan Al-Buti, sebelum kita belajar sirah, kita kena faham, bila kita tahu tentang sirah,
sebenarnya kita nak menjadikan sirah tadi, kehidupan Nabi tadi sebagai contoh teladan terbaik untuk kehidupan kita sebagai seorang manusia. Sebab itulah Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab pada juz yang ke-21 pada ayat yang ke-23, firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad, demi sesungguhnya, fi rasulillah, pada kehidupan, pada diri baginda Rasulullah, uswah, adanya contoh teladan, hasanah, yang terbaik. Kenapa manusia perlukan contoh teladan? Tidakkah kita perasan sebenarnya setiap manusia dia sedang tiru orang lain? Setiap manusia. Kita dalam nak memasak pun kita tiru orang. Dalam nak memasak, contohnya kita tak tahu nak masak sesuatu, maka pada waktu itu kita buka buku resepi. Tapi zaman sekarang dah tak ada orang buka buku resepi. Orang Google ataupun orang tengok YouTube cara nak memasak sesuatu, cara nak buat kek. Dalam bab masak pun kita tiru orang. Dalam bab yang paling simple, padahal nak masak itu adalah daripada kemahiran, tapi dalam bab memasak pun kita tiru orang. Sebab manusia dia sangat lemah. Manusia dia sangat lemah. Dia perlu ikut orang lain. Dia perlu tiru orang lain. Apatah lagi dalam bidang contohnya berkeluarga. Sebab itu sangat penting untuk kita menjadi contoh keluarga yang terbaik untuk anak-anak kita. Sebab bagaimana cara kita melayan isteri ataupun suami, itulah kelak anak-anak kita akan belajar. Dan ketika mana mereka ada keluarga, itulah cara mereka buat. Sebab manusia dia meniru orang lain. Manusia perlukan teladan untuk diikut. Contoh yang perlu diikut. Lalu apabila satu kita dengan pasangan kita pada waktu itu memaki hamun, pada waktu itu tidak menjaga cara percakapan, tidak menjaga cara apa yang dilakukan, itulah kelak anak-anak kita akan contohi bersama dengan pasangan mereka. Cara kita membesarkan anak kita, begitulah kelak anak itu akan besarkan cucu kita. Kerana manusia sangat lemah dalam bab memasak, dalam bab apa pun. Bahkan kalau kita nampak dalam bab nak potong rambut, dia tiru orang lain. Siapa yang diidolakan, dalam bab cara dia bercakap, dia tiru orang lain. Dalam apa pun perkara, manusia tanpa dia sedar, walaupun dia tak mengaku, dia sedang meniru orang lain. Apatah lagi dalam bidang perniagaan. Begitu juga dalam ibadah. Macam mana cara ibadah kita? Kita tiru orang lain. Kita tiru ibu bapa kita. Kita tiru orang sekeliling kita. Kita tengok, kita ikut-ikut orang lain. Maka sebab itu, kata penulis buku, tujuan pembelajaran sirah yang kedua adalah supaya kita boleh tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh jadikan Nabi sebagai contoh tauladan yang terbaik dalam kehidupan. Kenapa? Sebab Al-Quran sebut dalam surah Al-Ahzab bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uswah hasanah, adalah sebaik-baik pada waktu itu contoh teladan. Maka ini adalah tujuan yang kedua. Adakah sahabat-sahabat jelas tujuan pembelajaran sirah seperti yang digariskan oleh Dr. Ramadan Al-Buti dalam kitab yang kita sedang baca, Fiqhus Sirah? Bolehkah saya teruskan? Adakah jelas? Kalaulah jelas, mohon sahabat-sahabat komen jelas. Kalaulah setakat ni jelas, sebab nanti rugi kita belajar sirah sekadar nak tahu tarikh. Kita belajar sirah sekadar nak tahu sesuatu peristiwa. Padahal ada maksud dan tujuan lebih besar kenapa para ulama pada waktu itu mengumpulkan sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah saya boleh teruskan? Mohon komen-komen sahabat. Yang apa saya nampak ada lebih kurang 30 orang yang sedang bersama dengan kita. Kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Lalu manusia hakikatnya adalah terlalu lemah. Dia cepat pada waktu itu suka meniru. Sebab itu kalaulah kita tak belajar sirah,
bagaimana kita nak tiru Nabi SAW, bagaimana kita nak menjadikan Nabi contoh hidup kita, teladan kehidupan kita. Lalu sebab itu banyak orang yang dalam kehidupan dia gagal sebab dia tak menjadikan Nabi sebagai uswah, sebagai ikutan, sebagai teladan, sebab dia pilih selain daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ramai yang kata jelas. Okey. Poin yang seterusnya. Lalu kata Dr. Ramadan Al-Buti, lalu tadi dua. Kita nak faham sebenarnya tujuan belajar sirah supaya kita faham yang Nabi itu adalah orang yang mendapat bimbingan dan wahyu daripada Allah. Yang kedua, supaya pada waktu itu kita boleh mendapat satu bentuk contoh teladan yang terbaik, yang tertinggi pada setiap aspek kehidupan kita. Yang ketiga, kata Dr. Ramadan Al-Buti, tujuan kita mempelajari sirah adalah supaya kita boleh mendapat sesuatu yang membantu dalam untuk memahami kitabullah Al-Quran. Lalu pentingnya untuk kita belajar sirah supaya kita pada waktu itu boleh mendapat sesuatu yang membantu kita untuk memahami akan kitabullah Al-Quran. Kenapa? Kerana kebanyakan daripada ayat-ayat Al-Quran, kata Dr. Ramadan Al-Buti, tafsirannya, penjelasannya adalah daripada peristiwa yang berlaku kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan daripada situ datangnya kepentingan untuk mengetahui sababun nuzul, sebab turunnya sesuatu ayat. Dan bila kita faham sababun nuzul, baru kita faham maksud daripada ayat itu, baru kita faham tujuan daripada ayat itu, baru kita faham tafsiran daripada ayat itu. Maka tujuan pembelajaran sirah yang ketiga adalah supaya dengan sirah itu membantu saya, membantu kita untuk memahami akan kitabullah, akan Al-Quran. Kerana terlalu banyak untuk dijadikan contoh ayat-ayat yang mana kita tak akan faham sepenuhnya, kecualilah pada waktu itu kita tidak faham sirahnya, sababun nuzulnya, kisah yang berlaku daripada sebaliknya. Maka itu adalah yang ketiga. Yang keempat, kata Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, tujuan kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Kerana supaya bila kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kisah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka daripada situ kita boleh kenal Islam yang sebenar. Sebab itu kata Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala, bila kita belajar sirah, maka daripada situ kita akan mendapat al-ma'ariful islamiyah as-sahihah. Kita boleh dapat pengenalan Islam yang sebenar. Kerana Islam tu dah terjadi banyak versi. Banyak versi. Bagaimana kita kadang-kala kita tonjolkan keislaman kita, tetapi itu bukanlah sebenarnya daripada ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tujuan kita belajar sirah supaya kita benar-benar faham apakah itu Islam yang sebenar. Sama ada Islam itu nak difahami daripada akidahnya, bagaimanakah akidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada waktu itu akhlaknya, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebahagian daripada hukum ahkamnya kita boleh lebih jelas apabila memahami sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu itu tujuannya. Kerana kadang-kala kita salah faham tentang Islam daripada erti kata yang sebenar apabila kita tidak mendalami sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Dr. Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala. Seterusnya, yang kelima. Apakah yang kelima? Lalu, dengan kita mempelajari sirah, apakah kebaikan yang kita dapat? Kata Dr. Ramadan Al-Buti, apabila kita mempelajari sirah, maka kalaulah kita seorang guru ataupun kita seorang yang nak mengajak manusia kepada Allah, kita apabila kita benar-benar mempelajari sirah, kita akan dapat mempunyai satu contoh hidup, satu contoh realiti tentang cara pembelajaran dan pendidikan.
Dan kalaulah kita bukan guru kepada pelajar sekalipun, kalaulah kita bukan pendakwah yang terkenal sekalipun, kita kena ingat kita adalah guru kepada anak-anak kita. Kita adalah guru kepada keluarga kita. Dan kita adalah pendakwah nak mengajak keluarga kita kepada Allah. Lalu bagaimanakah cara nak membimbing manusia? Pada waktu itu nak menjadi guru kepada manusia. Pada waktu itu nak menjadi orang yang mengajak manusia kepada Allah. Kita tak akan boleh ada sifat tadi kecuali kita belajar sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kata Dr. Ramadan Al-Buti, bila kita belajar sirah, maka kita bakal mempunyai satu contoh realiti, satu contoh hidup tentang cara pendidikan, kerana sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik pendidik. Lalu macam mana kita nak didik anak kita? Kita boleh belajar daripada Nabi. Bagaimana cara kita nak didik keluarga kita? Kita boleh belajar daripada Nabi. Tetapi bagaimana kita nak belajar daripada Nabi kalaulah kita tidak mengenali sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka ini adalah lebih kurang 5 pecahan ataupun penerangan daripada tujuan kenapakah kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ringkasannya, kata Dr. Ramadan Al-Buti, sesungguhnya pengajian sirah itu adalah sangat penting. Mempelajari sirah itu adalah sangat penting kerana kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita mengkaji betul-betul, jika kita belajar betul-betul, mencakupi, merangkumi setiap aspek kehidupan manusia. Lalu kehidupan sirah Nabi cover, merangkumi, mencakupi setiap aspek kehidupan manusia. Maka sebab itu pentingnya untuk kita mempelajari sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah tajuk yang telah dibawakan oleh Dr. Ramadan Al-Buti, betapa pentingnya pembelajaran sirah nabawiyah dalam untuk memahami Islam. Sangat penting. Mudah-mudahan insya-Allah kita boleh faham tujuan pembelajaran sirah kita adalah kenapa. Kemudian penulis buku membawakan tajuk berkenaan tentang penulisan-penulisan sirah. Siapakah antara orang yang awal, siapakah antara orang yang mula-mula menulis tentang sirah? Ianya bermula daripada seawal tabi'in Urwah bin Zubair, disusuli oleh ulama-ulama sirah, dan ini adalah satu tajuk yang panjang berkenaan tentang sejarah penulisan sirah. Adapun daripada sudut pengajaran sirah secara mulut, itu memang para sahabat saling berkongsi. Tetapi daripada sudut penulisan, maka sebenarnya bermula seawal daripada zaman tabi'in Urwah bin Zubair radhiyallahu taala anhu sehingga pada zaman kita boleh nampak betapa sirah adalah satu tajuk yang terlalu banyak penulisan berkenaan tentangnya, terlalu banyak perkongsian berkenaan tentang dia. Inilah sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan dengan ini menjadikan kita lebih dekat kepada Nabi, lebih mengenali baginda Nabi, lebih sayang dan mencintai baginda Nabi, lebih menghargai pengorbanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga setiap daripada kita nanti bila kita masuk kepada tajuk-tajuk sirah, menjadikan kita lebih menghargai pembelajaran sirah. Terlalu banyak buku sirah yang kita boleh baca, yang kita boleh lihat, yang kita boleh kaji, yang kita boleh ambil pengajaran daripadanya, kerana tak cukup sekadar kita baca satu buku, tetapi ada sebahagian para ulama menyebut apabila kita baca daripada sekurang-kurangnya beberapa puluh buku yang menceritakan tentang Nabi daripada aspek yang berbeza-beza, maka sebenarnya pada waktu itu barulah kita dapat mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ada yang orang menceritakan tentang Nabi daripada sudut syama'il Nabi, ada yang menceritakan tentang Nabi daripada sudut sirah Nabi, perjalanan hidup Nabi. Dan apabila kita gabungkan kesemuanya, barulah pada waktu itu kita akan dapat memahami akan kepentingan sirah
kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Sebentar lagi akan masuknya waktu Isyak. Mudah-mudahan adanya manfaat. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat. Apa yang baik semestinya daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Saya ucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Surau Desa Cempaka Nilai di atas peluang yang diberikan untuk kita berkongsi tentang buku Fiqhus Sirah Imam Buti rahimahullahu ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.